السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama bagi membincangkan satu tajuk berkenaan dengan 7 dosa besar yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang berbunyi, Nabi sebut, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kamu 7 perkara yang membinasakan kamu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa dia yang disebut sebagai 7 hal tersebut? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu mal al-yatim wa aklu riba wa tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanat al-afilat al-mu'minat. 7 perkara tersebut. Yang pertama sekali, syirik pada Allah. Yang kedua, sihir. Kemudian membunuh seorang jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melainkan dengan alasan yang hak. Kemudian dosa memakan harta riba. Kemudian dosa memakan harta anak yatim. Kemudian dosa berpaling daripada medan perang, lari daripada medan perang. Yang ketujuhnya, dosa menuduh seorang muslimah yang terhormat dengan tujuan dengan perbuatan yang keji. Hadis ini daripada Bukhari Muslim. Maka apabila ulama kita membuat komentar berkenaan dengan hadis ini, maka dia letak bahawa 7 perkara ini disebut sebagai as-sab'al mubiqat, iaitu perkara dosa-dosa besar yang membinasakan. Selain daripada hadis ini, ada juga beberapa hadis yang lain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir anhum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Itu surah An-Nisa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna, ini dalam surah An-Nisa. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan itu, dosa kecil kamu, dan akan masukkan kamu ke syurga. Ibnu Abbas
dia sebut, dia boleh tengok dalam Jami'ul Bayan At-Ta'wilul Quran, Ibn Abbas sebut al-kabiratu kullu dhanbin, dosa besar tu dia kata adalah yang Allah akhiri dengan ancaman neraka ataupun kemurkaan ataupun laknat ataupun azab siksa. Baik, tu takrif dia. Apa yang kita nak bahas pada malam ini pengertian dosa besar itu sendiri. Dua perkataan, satu dosa, satu besar. Dosa ni dalam Al-Quran dan hadis dia ada 4 bahagian dosa. Dia ada maksiat, dia ada sayyiat, dia ada khataya, dia ada dhunubun. 4 bahagian. Semua ni tingkatannya berlainan, tak sama. Kerana berdasar kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi menggunakan perkataan maksiat ataupun kita sebut sebagai ma'asi, maksiat. Kadang-kadang Nabi sebut sebagai sayyiat. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, innal hasanati, sesungguhnya perbuatan yang baik-baik ini, yudhibnas sayyiati, menolak perbuatan yang tak baik. As-sayyiat itu disebut juga sebagai dosa, tapi tingkatannya adalah berbeza dengan maksiat. Juga disebut sebagai khataya, kesalahan. Kesalahan. Ada kesalahan yang tidak dikategorikan sebagai salah. Kesalahan yang tidak disengajakan, walaupun kesalahan, tapi Allah Ta'ala tak hukum kalau seseorang itu tidak sengaja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam masalah ijtihad. Ijtihad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang betul ijtihad dia, betul ijtihad dia, maka dia dapat 2 pahala. Siapa yang salah ijtihad dia, dia dapat 1 pahala. Bermakna salah di situ tidak merujuk kepada dosa. Ini perbahasan yang panjang. Ada disebut sebagai dhunub. Allah maghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dhunub. Al-Quran pun sebut, la yaghfiru dhunuba illa anta. Dalam hadis Nabi SAW, la yaghfiru dhunuba illa anta. Tidak ada yang boleh ampunkan dosa ni, dhunub, melainkan kamu. Jadi untuk kita mudah faham daripada huraian yang saya sebutkan tadi, kalau kita sebut sebagai dosa, bermakna dosa tu adalah satu benda yang banyak cabang dia. Kita balik kepada perkataan Ibnu Abbas tadi, dosa-dosa yang besar ataupun dosa ni hujung jatuh dia diancam neraka oleh Allah Ta'ala, maka itu dosa. Maka ulama kita bahagilah kepada 2. Dalam bab dosa ni kita tengok dia bahagilah kepada 2 bahagian. Disebut sebagai dosa kecil dan disebut sebagai dosa besar. Cumanya dosa kecil, kita sebut dosa kecil, orang Melayu ni kalau sebut kecil ni dia rasa macam biasa dosa kecil, sehingga dia terbiasa melakukan dosa kecil. Sebenarnya syaitan akan heret kita buat dosa
dengan melakukan dengan perasaan bahawa satu perkara kita buat dosa tu kita tak rasa benda tu berdosa. Bermula dengan dosa kecil lah. Bermula dengan dosa kecil. Sebenarnya saya tak suka mana sebut dosa-dosa kecil ni. Kita sebut dosa senang. Sebab kalau kita bahagi kecil, besar. Jadi orang kita ni, tak apa dosa kecil. Dia lupa bahawa dosa kecil boleh jadi dosa tu jadi besar kerana akan diheret oleh syaitan apabila dia terbiasa melakukan kesalahan dan dosa ini. Dalam perbincangan kita ini kita sebut dosa besar. Dosa besar. Dalam kepala kita kena letak bahawa semua dosa-dosa ni Allah Subhanahu wa taala berhak mengampunkan jikalau seseorang itu minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Maknanya kalau seorang tu ikhlas minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala boleh ampun dia. Dan dia mati dalam keadaan bersih jikalau dosa dia itu melibatkan dia dengan Allah. Tetapi kalau dosa dia melibatkan orang yang ketiga, hasil daripada dia buat dosa tu menyebabkan ada orang susah, ada orang teraniaya dengan sebab dosa dia, maka dia kena balas kembali orang tersebut dengan kebaikan. Sebagaimana yang kita sebut tadi, dia buat sayyiat, dia buat dosa, maka dia kena buat hasanat. Kerana innal hasanati yudhibna sayyiati. Kalau dia pernah menzalim pada orang, dia kena balas dengan orang tu, dia kena angkatkan kezaliman yang telah laksanakan bertahun-tahun. Contoh, kawan tu hiduplah keadaan dizalimi dengan sebab dia, maka dia kena beri keadilan kepada orang tu. Kalau dia tu ambil duit kawan tu, dia kena bagi balik duit kawan tu. Nampak ni? Itu dosa yang melibatkan pihak yang ketiga. Kita tak cukup dengan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tak cukup. Kita kena serahkan balik apa yang telah diambil. Semua orang kena buat begitu kalau dosa melibatkan orang ketiga. Tak cukup dengan dia bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena serahkan balik apa yang telah terambil. Kata pada orang begitu juga, mengumpat, mengeji, mengata, menyakitkan hati orang, itu termasuk dosa besar. Yang mana dosa tersebut kena minta maaf balik ke kawan. Cuma cara minta maaf itulah sama ada dia tahu ataupun tidak tahu. Tahu tak tahu macam mana? Kita pergi kat dia minta maaf lah, saya cukup sekadar sebut yang tu. Ada ulama sebut begitu. Ada yang kata bahawa minta maaf lah, saya pernah kata pada awak. Tu kena pelampau dulu. Jadi resiko dia hak mana satu? Resiko hak mana satu kita nak tanggung. Mungkin kita tidak mahu kita bergaduh lagi besar dengan dia, lalu kita kata saya minta maaf dengan awak, takut tersalah kata ke apa semua sekali, minta maaf. Itu wajib, kerana kita telah menyakiti hati dia dan kita telah berkata dengan tidak baik kepada seseorang. Itu adalah satu syariat yang Allah Ta'ala buat kepada kita semua. Barulah kita masuk syurga dalam keadaan tidak terikat dengan mana-mana dosa dengan manusia. Tidak terikat dengan dosa manusia. Kerana hadis Nabi SAW, ada orang yang ditahan daripada syurga setelah Allah hampir nak masuk syurga. Kerana apa? Kerana dia ada orang yang dia zalimi di atas muka dunia dulu. Sehingga Allah Ta'ala bertanya kepada dia, siapa yang tak puas hati dengan orang ni? Ja'a rajulun muhtajun ilaih. Mari seorang lelaki yang berhajat kepada dia atas muka dunia dulu. Tapi dia menzalimi orang tersebut. Dia menzalimi orang tersebut.
maka cara pembayaran di hari akhirat, dia tak boleh bayar dengan cara duit. Dia bayar dengan cara pahala. Pahala yang seorang tu diberi kepada kawan tu, dosa kawan tu diberi atas kepala kawan ni. Duit ringgit Malaysia ke, dolar Amerika ke, dolar Singapura ke, tak ada guna di hari akhirat. Tak bernilai. Orang tu ada duit banyak juta Malaysia ke, tidak ada nilai. Yang ada nilai pahala. Pahala ini sejenis duit yang manusia kena cari. Sebagaimana kita cari duit pandai, buat berniaga tu, berniaga online, tak berniaga online, macam-macam berniaga untuk dapat duit. Duit ni hidup atas muka dunia je, nak pakai kereta, nak pakai motor, nak ada rumah, ada isteri, nak makan, tu je. Tapi pahala ni nak bawa ke akhirat. Dan soal pahala ni tidak diajar dalam mana-mana pahaman lain. Agama lain ajarlah dapat pahala tu. Tapi ajaran yang tak betul. Komunis tak ada pahala bagi dia. Nasionalis tak ada pahala bagi dia. Semua sistem-sistem disebut komunis ke, liberal ke, nasionalis, sekular, puak-puak ni tak ada rasa pahala. Dia nak buat apa, dia ikut dia punya pasal. Dia kira bumi-bumi ni macam bapak dia. Dia kira gitu. Sebab tu dia nak buat pada orang pun dia buat, dia nak zalim pada orang tu pun dia buat, dia nak buat zalim pada orang ni pun dia boleh buat, kerana akhirat tu tidak ada kepala. Orang mukmin dia ada akhirat. Buat zalim pada orang macam mana pun jumpa dengan akhirat. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kamu kena takut hari yang ketika mana kamu dipaksa balik jumpa dengan Allah Ta'ala. Macam-macam mana pun kita tak boleh lari daripada akhirat. Kerana Allah Ta'ala sebut, kamu akan dipaksa bawa jumpa dengan aku akhirat. Jadi ingatlah lawan Tuhan atas muka dunia ni, tolong ingat. Tak sudah dengan muka dunia ni. Baik. Kalau kita tengok kandungan hadis ni, kalau saya baca tadi, 7 dosa tu. Yang pertama sekali, syirik. Allahu Akbar. Syirik ni satu perkara yang besar dalam Islam ini. Sehingga syirik ni membatalkan perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni merupakan kunci nak masuk surga. Setiap orang mesti ada perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan dia mengaji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan dia ada keyakinan, dia ada yakin, dia ada qabul, dia ada inqiyad, ya 7 syahadah tu adalah gigi daripada kunci tersebut. Setiap kunci ni ada gigi dia dah. Gigi dia tu, kalau tak sama gigi dia tu, tak jalan kereta kita, tak terbuka rumah kita. Walaupun jenis sama tapi gigi berlainan. Yakin, inqiyad, qabul, 7 syarat syahadah tu yang kita mengaji tu, semua tu adalah gigi kepada kunci tersebut. Kalau setakat sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ramai orang boleh sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana saya sebut pada tuan-tuan Cina Kota Baru tu pandai sebut la ilaha illallah. Sungguh dia bagi tahu, dia suruh pekerja dia ambil itu, dia kata ambil hak tu, hak jenis satu lagi tu. Pekerja dia salah ambil, dia berkata la ilaha illallah, budak ni tak reti, dia kata la ilaha illallah. Mek Cina tua dah tu, umur 70 lebih sebut la ilaha illallah. Islam ke dia? Tak. Kerana sebut di mulut dia sahaja tanpa mengaji. Hak tu hak mek Cina tu. Hak mek Melayu pula, hak pandai sebut saja, tak mengaji, tidak sama dengan mek Cina tu. 2 kali 5 juga lah. Kenapa tu? Oh, kita duduk Melayu, rasa Melayu tu kat kembar hidung-hidung punya syurga dah. Ayah Peng tu tidak Melayu. Kenal Ayah Peng? Orang kampung saya tu besuk, tapi tidak waris tu. Nah,
Kerajaan apak langit, orang buat kerajaan bumi, dia buat kerajaan apak langit. Melayu juga tu. Masuk surga ke dia? Tidak. Jadi kita ni jangan duduk sedap sangat kata la ilaha illallah. La ilaha illallah tapi tak mengaji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama sekali dia tak faham la ilaha illallah yang menyebabkan dia buat syirik. Yang keduanya dia tak faham Muhammad Rasulullah yang menyebabkan dia buat bidah. Orang yang faham Muhammad Rasulullah dia tidak akan rasa nak buat bid'ah sebab dia tahu Muhammadur Rasulullah. Bila kata Muhammad Rasulullah, maka Muhammad ni lah hak ajar cara ibadahnya, Muhammad ni lah hak ajar cara selawatnya, Muhammad ni lah hak ajar cara sembahyangnya, Muhammad ni lah hak ajar cara zikirnya. Sebab dia faham Muhammad Rasulullah, maka dia pun carilah ajaran Muhammad untuk dia amal. Dia tak cari ajaran Tok Guru ni, ajaran Tok Guru ni. Kalau ajaran Tok Guru tu serupa dengan ajaran Muhammad SAW, maka dia ambil. Tapi kalau ajaran Tok Guru tu tak serupa dengan ajaran Nabi Muhammad, dia tak akan ambil. Itu panduan. Hak duduk buat benda bid'ah tu sebab dia tidak ada Muhammad Rasulullah dalam jiwa dia. Dia ada benda lain. Dia ada benda lain. Dia ada Tok Guru dia tu jadi besar sekali dalam hidup dia, bukan Nabi. Kalau Tok Guru dia tu ajar ajaran Nabi, baru betul. Ini Tok Guru dia duk ajar ajaran dia, duk tarekat cara dia, duk berzikir cara dia. Jadi nak masuk surga macam mana? Kunci dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kunci dia hak tu, kita nak macam mana? Dalam dunia ni Tuhan tetap lagu tu. Hatta Nabi Isa alaihissalam turun ke muka dunia akhir zaman, lawan Dajjal, lawan Ya'juj Ma'juj, apa cerita panjang tu, dia bawa ajaran siapa? Dia akan bawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bawa ajaran Nabi Muhammad. Dia tak bawa ajaran dia sendiri. Dia tak bawa syariat dia sendiri, kerana syariat ni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmal, hari ini telah sempurna. Wa atmamtu, akmaltu, atmamtu, dua perkara. Yang pertama telah lengkap, yang kedua telah aku persiapkan. Maknanya barang siap dah, mu tak payah cari barang lain. Hak ni hak aku persiap dah. Wa raditu, dan aku redha. Hak lain semua aku tak redha. Apa hak aku redha? Islam dinan, Islam sebagai cara hidupmu. Maknanya kalau kata Islam, dia kena ambil cara hidup Nabi SAW. Bukan dinamakan Islam kalau tak ambil cara hidup Nabi. Fikir sendiri lah. Jadi hak buat syirik ni bukan sebab apa. Daripada dulu sampai ke sekarang ni sebab tak mengaji akidah. Pertama, yang kedua, kalau mengaji akidah pun dia mengaji akidah tidak ikut akidah Nabi ajar dan sahabat faham. Akidah dia Allah mawjud bila makan, Allah mawjud bila makan, Allah ada tempat tak ada, Allah Ta'ala tempat tak ada. Mana Tuhan boleh ada di mana-mana, atas kipah pun boleh, bawah meja pun boleh, bawah kursi pun boleh, dan di mana-mana. Kita ambil akidah salaf, Ar-Rahman al-Arsh istawa, Allah Ta'ala di arsh. Kita kata meletakkan Allah pada tempat. Tempat dia tak sama dengan tempat kita. Duduk dia tak serupa dengan duduk kita. Sebab dia Tuhan. Saya buat contoh banyak lah bab-bab ni. Kita dengan benda yang kita buat tak sama. Kita buat kursi, sama kita dengan kursi? Tak sama. Kalau sama, habis kursi hak kita jual tu, orang duduk atas kita pula dah sebab sama. Tak serupa. Roti canai dengan tuan roti canai pun tak serupa. Allah dah buat roti canai, habis roti canai dia tu, habis lah. Kan habis roti canai kita makan tuan pula. Sebab apa serupa roti canai dengan tuan? Tak serupa. Benda yang dicipta tidak sama dengan apa pencipta dia. Begitu juga dengan Allah. Jadi dia duk fikir banyak lah, duk mengaji takwil kok tu, tanjis kok ni, gi kok tu, gi kok ni. Lah sekali anak murid tengah nganga, tak faham.
Nak belajar 20 sifat tapi tak faham. Nak belajar 20 sifat tapi tak faham. Nak belajar 20, 40 sifat pun belajar lagi tapi biar faham. Sebab tu dua aliran akidah yang masyhur. Sama ada akidah salaf dan akidah Asy'ariyah. Adakah kita menolak 100% Asy'ariyah? Tak. Kerana Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia melalui proses dia. Yang pertama dia Mu'tazilah. Yang ketiga dia Kullabiyah dia panggil. Yang kedua, yang ketiga tu baru dia jadi ahli sunnah. Tapi orang kita duk mengaji pada tahap yang kedua dia tu. Pada tahap jadi Kullabiyah tu. Ini disebutlah sejarah. Dan kita tak boleh tipu benda ni. Adalah kitab. Oh, nak tipu lagu mana? Nak tipu lagu mana? Kalau nak kata bahawa Asy'ariyah ni mempunyai akidah kita kena pegang, tak betul. Sebab ulama sebelum pada Abu Hasan Asy'ari itu dia pegang akidah apa? Zaman Nabi dulu lagi pegang akidah apa? Jadi benda ni benda yang dibahas panjang. Jadi sebenarnya pokok ni dia ada benda sebenarnya, ada benda. Ada benda yang dia nak. Ada benda yang dia nak. Dia begini, tuan-tuan semua. Bila kita ajar orang sunnah ni, bila kita ajar benda-benda hak Nabi ajar pada umat dia, tak boleh cari makan lah Tok Lebah hak cari makan ni. Tok Lebah hak jenis cari makan, hak jenis tiup, jual air, jual kismis doa. Tak boleh cari makan pun tu. Pasal kita kata kena baca sendiri, doa sendiri. Bolehlah kita minta tolong orang pun boleh, tapi kita kena buat sendiri. Dia jampi air jual. Air hak besar ni hak RM2 jadi RM5 sebab ustaz baca. Dia tak boleh nak berniaga. Tak ada orang duk panggil baca doa selamat apa, tak ada lah. Orang duk panggil selawat ni bulan Maulud Nabi ni, Allah atriti selawat. Saya sedih sebab apa selawat atau tidak ikut selawat hak Nabi. Hak Nabi ajar lafaz selawat ni bukan main banyak. Tapi dia duduk tu marhaban Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini. Duduk main tu. Duduk bagi bunga rampai berdiri. Nabi ajar ataupun tidak? Nabi tak ajar benda gitu. Sahabat pun tak pernah buat benda begitu. Dah buat juga tu sebab apa? Sebab ni, sebab ada orang yang cari makan bahagian ni. Selagi mana ada orang yang cari makan pada bahagian bid'ah ni, memang kita akan lawan sampai ke mati benda ni. Sebagaimana tauhid dia lawan dengan syirik hak saya sebut ni, begitulah sunnah dia akan lawan dengan bid'ah sampai kiamat. Tak lagi tak boleh. Baik. Sebab apa musyrikin Mekah disebut sebagai musyrik? Dasar daripada syirik juga. Kerana yang pertama sekali, dia meletakkan ada kuasa yang sama dengan Allah dalam bab-bab tertentu. Dia menyamakan kerajaan Allah ni macam kerajaan manusia. Kerajaan manusia ni kalau kita nak minta satu perkara, kita tak payah minta dengan MB, kita pergi minta dengan Tok Ngulu dulu. Nah, kita pergi minta dengan Tok Ngulu. Tok Ngulu pun naik wakil rakyat pun naik atas. Dia ingat Tuhan ni begitulah. Jadi kita nak minta ni tak padan, nak minta dengan Allah, ini minta dengan berhala hak sembah ni. Allah Ta'ala Uzza dan macam-macam lagi nama, minta dengan kawan ni. Sebab kawan ni dia kira ada authority untuk minta dengan Allah Ta'ala. Kabel dia kuat, dia kira guna kabel. Itu kata musyrikin Mekah tu. Bila sebut musyrikin Mekah, musyrikin Melayu tak rasa apa. Walaupun hakikat dia musyrikin. Perangai musyrikin Melayu pula, dia malah berdoa dengan Allah. Malah berdoa dengan Allah Ta'ala. Semayang pun tak. Beramal pun tak. Bangun semayang tengah malam jauh sekali. Semayang pun tidak. Bila dia nak belah perut dia, nak apa, panggil Tok Lebah maya hajat di rumah. Nama semayang hajat. Panggil Tok Lebah semayang hajat. Tok Lebah pun mari. Sebab apa dia tak panggil Mak Rempik? Sebab apa dia tak panggil orang lain? Kena panggil Tok Lebah masjid. Sebab bagi dia Tok Lebah masjid ni hak dekat dengan Allah Ta'ala. Boleh faham ni? Apa beza dengan musyrikin Mekah duk minta dengan kawan tu, hak mati dah tu, hakikatnya dia tu dekat dengan Allah Ta'ala. Hak ni cuma hidup lagi. Ni beza dia hidup lagi. Bolehlah kita minta tolong doa dengan dia, boleh. Tapi tuan rumah tu sendiri berdoa atau tidak dengan Allah, dia tak berdoa dengan Allah. Hidup dia pun tak semayang.
Majlis semaya hajat tu kita nak panggil majlis apa? Boboh sendirilah kalau saya letak tu bising pula dalam Facebook. Nah, letak sendiri kita nak panggil majlis apa begitu tu. Betul kena ataupun tidak dengan apa yang Nabi sebut. Kena ataupun tidak dengan apa yang Nabi SAW ajar kita. Nabi ajar kita kalau kamu ada hajat apa, kamu ambil semaya. Fa ahsanal wudu, kamu ambil air semaya dengan baik. Kemudian kamu semaya ada 2 rakaat, kemudian minta dengan aku. Ada hadis. Kamu. Tak payah orang lain, kita je buat. Lepas pada kita buat semua sekali, kita istighfar banyak-banyak, yang mungkin dosa kita banyak dengan Allah menyebabkan Allah Ta'ala tak bagi, barulah kita suruh orang minta tolonglah doa ke saya. Tu je. Jumpa dengan orang, tak kira siapa, ahli masjid ke dia, ahli kedai kopi, bak nak suruh doa ni, boleh suruh siapa-siapa. Tapi kita pergi letaklah kepala kita ni, ahli masjid, bak apa dia dekat sikit dengan Allah. Masalah kita, suruh orang lain minta. Kita minta dulu. Lepas tu barulah suruh orang lain minta, baru betul. Kita dulu. Allahu Akbar. Kesian, orang Melayu ni kesian. Sebab dia melibatkan perkara-perkara syirik ni banyak berlaku. Lepas tu dia percaya benda-benda mengarut, banyak perkara dia percaya. Dia percaya pada capal, hak baru ni pada capal Nabi. Dia percaya pada bahtera Nabi Nuh, kayu apa tahu tak? Dia simpan, azimat dia panggil. Dia percaya pada kayu kokar. Kayu kokar. Kalau pergi beli di Mekah tu 20 riyal, ada kerana ustaz tu buat kayu kokar. Dengan tangan dia sendiri, dengan tasbih jual 90, orang beli. Percaya azimat-azimat begini. Kesian. Sedih dah kesian pada orang Melayu, pada orang kita. Dia tak mau guna azimat yang paling besar sekali, Al-Quran. Bila kita baca Quran, kita tawassul dengan Al-Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala ni, sebarang hajat kita Tuhan perkenan. Sebab ini ayat Allah. Kita baca biar banyak Quran. Kita nak minta satu hajat tu kita baca daripada Baqarah ke siapa, belakang sampai setengah Al-Quran, tak apa. Biar banyak baca. Angkat tangan, ya Allah, aku baca banyak dah. Kalau betul-betul baca aku ni kerana aku nak satu benda pada kamu, ya Allah. Kalau betul-betul ikhlas aku ni beramal dengan memberilah aku begini. Minta dengan Allah. Dengan amalan yang kita lakukan. Salah ke tak? Tak salah. Sebab kita tawassul dengan amal baik kita. Adalah hadis Nabi SAW sebut. Kita tawassul juga dengan nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Baca banyak-banyak nama Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala lah sekali. Ya Allah, aku suruh nama-nama kamu. Sammaita bihi nafsak. Nama yang kau berikan pada nama kamu sendiri, pada diri kamu sendiri. Aw anzaltahu fi kitabik, sama ada nama yang ada pada kitabmu. Aw a'lantahu ahadan min khalqik, ataupun tidak ada seorang pun hamba-Mu tahu namamu tu, kamu je tahu ya Allah. Berilah pada kami. Itu di antara doa yang Nabi baca. Allahumma inna abiduk, inni abiduk. Ya Allah, aku ni hamba-Mu. Banu abidik, anak kepada hamba-Mu. Itu di antara doa tahajud Nabi SAW. Kenapa kita doa ambil benda yang tidak ada asalnya, kita tak ambil hak Nabi? Sebab apa? Kalau kita tanya sebab apa tu, jawapan dia sebab tak mengaji. Dan bila kita sebut benda begini, orang panggil ikhtilaf. Ikhtilaf maknanya khilaf dengan masyarakat, berlawanan dengan masyarakat. Masyarakat akan marah. Masyarakat akan marah. Pertama sekali dia Wahabi lah dia kata. Yang keduanya tak betul ulama dulu ajar begini. Jadi persoalan banyak. Yang persoal tu bukan orang biasa, ustaz juga, tok alim juga. Sebab tu saya nak seru pada ustaz-ustaz semua supaya kita kena amanah dengan ilmu Allah Ta'ala bagi pada kita. Betul, kena amanah. Kita kena bercakap benar dalam soal ilmu. Dalam soal lain itu bolehlah tahan, ya. Tapi dah soal ilmu ni kita kena amanah. Sebab kita hanyalah potostik ilmu hak mari pada Nabi. Kena amanah. Di dalam masyarakat duk tengah kalut. Saya baca satu tulisan beliau mari kuliah tadi.
Dalam musim PKP ni saja, angka hak bunuh diri berapa 200 lebih Malaysia. Dia pada awal PKP tu siapa sekarang? Kebanyakannya tak boleh bayar hutang. Kebanyakannya hidup penuh dengan tekanan, kerja kena buang. Lepas tu seorang doktor tu lah ni, kenyataan dalam surat khabar lah dia tulis. Yang kedua tu, pakar-pakar psikologi buat kajian bahawa ramai musim PKP ni, ramai otak manusia ni jadi tak betul. Stres, dia mengadu di hospital. Dan penyakit pun timbul sebab stres dengan apa yang berlaku. Tak tahulah nak sebut macam mana, nak salah pada siapa, Allah alam. Tapi kalau kita tengok Jerman, dia selesai masalah PKP ni, dia laburkan harta negara, khazanah negara yang ada tu, bukan 50%, bukan 30%, lebih kurang 80%. Dia tolong habis. Kalau ada kedai dia bagi berlipat ganda. Dia tolong sungguh. Hasil daripada dia tolong gitu, hak meniaga besar dia bagi 30 bilion apa berapa. Daripada hasil meniaga biasa tu, modal dia kalau 300,000 dia bagi sampai 1 juta lebih, berganda-ganda. Cara Jerman mengurus terbih COVID ni. Orang tanya Perdana Menteri dia, mu tak takut pada negara muflih apa? Dia kata, tak, ini hak rakyat aku. Jadi simpan selama ni. Ini hak rakyat. Kalau aku kena bagi. Hasil daripada dia buat begitu, tak sampai 3 bulan, COVID negara dia turun. Sebab apa? Tuan-tuan dan hormati Allah. Kalau kita fikir sekali, bila kita buat satu sekatan, orang hak kerja gaji hari ni nak pergi bekerja. Nak pergi bekerja. Letih juga. Letih. Nak pergi bekerja, kena sekat. Takut begitu, takut begini, dia nak kerja apa? Dia nak kerja apa? Sebab tu kita puji juga tindakan Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa, saya sebut nama dah. Dia kata boleh meniaga daripada rumah apa boleh meniaga, tak ada masalah dia kata. Musim PKP ni kita tak kena lesen, boleh meniaga. Suka orang meniaga. Betul juga dia buat hak puji, kita puji. Hak kata aku tak kira. Nah, ni hak betul, kita puji dia, bagus dia buat gitu. Lesen jangan soal apply lesen, jangan tangkap tu, biar dia meniaga. Sebab orang hidup dengan tekanan, ada hak kena buang kerja dan sebagainya. Tu hak boleh kita puji, alhamdulillah. Bila kita baca begitu, tak tahulah kalau tuan-tuan tak rasa apa, kat saya seorang ni, saya tengok kata Allah, dunia. Siapa ada orang nak bunuh diri? Dah hak bunuh diri tu ada dah. Macam mana seorang boleh bunuh diri dalam keadaan begitu? Sedangkan bila kita ada masalah ni, kita diajar dengan Allah Ta'ala. Sebab tu saya kata daripada awal lagi, musim PKP ni banyakkan tazkiyatun nafsi dalam teori tu. Jangan letak mekik, melalak, melopak macam kera, macam beruk dalam teori tu. Hak ni punca bunuh diri ni. Menteri hak jaga komunikasi ni kena ambil peranan dengan menteri agama hak ada. Isi penuh teori tu dengan tarbiyatun nafs, tazkiyatun nafs. Sebab punca manusia tak kena halal haram bunuh diri ni punca apa? Punca tak kenal diri dia. Tak tahu dia mari di mana, dia mari untuk apa, lepas nak pergi ke mana. Kalau tahu 3 perkara ni, selesai hidup dia. Yang pertama sekali dia mari di mana? Dia mari pada Allah ciptakan dia. Dia penutfah, setitik air. Mari untuk apa? Mari untuk jadi hamba Allah. Lepas nak pergi ke mana? Nak balik pada Allah Ta'ala. 3 perkara ni dia tahu, dia tak bunuh diri. Sebab bila ada masalah, dia ada Allah. Ada masalah, dia ada Allah. Ni dak TV duk masuk drama tu, drama ni, drama god, lenggok-lenggok, mak cik duk dapat TV tengok, jatuh pergi pelesu. Nganga mulut-mulut duk tengok drama. Tak ada pengesian jiwa.
Masjid tutup. Ada kuliah online. Berapa ramai ada online? Ada telefon berapa ramai? Bukan semua ada. Tempat-tempat lain tak clear tu, tak boleh nak buat apa. Berapa ramai yang ada? Jadi natijahnya TV lah. Kerajaan kena main peranan lah. Ni kalau musim begini pun tak main peranan juga, duk main hiburan juga, duk main movie juga. Tak bayar lah musim PKP lepas. iFlix ke berapa tu? Movie banyak tu tak? Dia bagi free. Takut rakyat boring tengok movie. Sebenarnya siapa dia ajar benda-benda ni semua ni? Kerajaan sama Melayu, kerajaan sama Islam, majoriti orang Melayu, tak boleh fikir benda ni. Dengar orang politik marah ni, betul dia apa nak marah pun. Tak mahal dia kalau tak setuju, kalau ada orang politik tak setuju dengan saya, minta maaf. Tapi hak tak betul kita kena kata. Tak boleh biar. Ni kuliah kita live. Live, kuliah ustaz-ustaz lain live. Berapa ramai orang boleh tengok live dalam telefon? Tak ramai yang boleh tengok live. Tapi TV, Allah, saya pergi di Sabah tu, rumah tu pintu tu sendangan kayu. Apa tengok atas-atas tu? Astro. Mak kata hebat dia ni lah. Dah, saya pergi duduk berjalan lah kapur tu, duduk rumah tu, ya Allahu Akbar. Tengok Astro ada. Dengan Astro dengan apa ni, masuk pergi. Kalau orang dah kita masyarakat majmuk, dia kata hak tu tak kisahlah berapa sangat hak bukan Islam dalam negara Malaysia ni, ada channel untuk dia khas untuk dia. Macam kita sehari dua ni mengurangkan kadar lesen arak jadi umum oleh Menteri Wilayah. Alhamdulillah. Sebab apa berapa ramai Cina nak minum arak? Mana sabar dalam satu kawasan taman perumahan Cina ada 2, 3, 4 orang hak kafir, hak bukan Islam. Tapi dalam 7E ada jual arak. Arak tu habis. Kita tanya keluarga Cina belakang, keluarga minum arak ke? Tak. Dah siapa dia mata kedarah arak tu? Anak Melayu. Dah buat apa duk jual arak lah kawasan orang Melayu ni? Oh, bila kita marah begini, hak parti, hak lawan marah juga satu lagi. Hak Cina tu. Oh, dia marah juga. Mu tak perlu marah. Mu duduk dalam negara ni. Mu nak tahu tuan rumah siapa negara ni. Nak tahu sikit. Dan kita setujulah dengan pengharaman arak ni. Oh, derah bunyi. Dah, tunggulah tu, jaga azan lagi. Saya nak teruskan sikit lagi. Dalam 5 minit lagi kita azan. Tak apa. Baik. Tu nombor 1. Jadi, perkara-perkara lagu ni boleh menyebabkan bunuh diri ni sebab tak kenal Allah. Sebab ada syirik dalam diri dia tu sikit. Putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Hal tu nombor 1 sekali. Dan jalan untuk manusia jadi syirik, yang pertama sekali bila dia putus asa dengan rahmat Allah. Putus asa, rasa down hidup dia ni. Sebab apa? Nak pergi kerja, kena buat kerja. Kereta tak boleh bayar. Anak nak sekolah ni. Bulan ni bulan 11, bulan 12, masuk bulan 1. Anak nak sekolah, nak kasut sekolah, nak apa, nak tu, nak ni. Allahu Akbar. Masa ni lah pentingnya manusia balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lah duk hiburan dengan lagu apa cukup lah. Tak ada masa dah tuan-tuan, dunia nak kiamat dah. Kita kata dia. Umat Nabi Muhammad ni tak lama. Nak pergi ke mana? Tak lama umur ni. Kerosakan demi kerosakan berlaku. Dunia makin hampir kepada penghujung. Kalau zaman Nabi dulu, Nabi sebut dunia makin hampir pada penghujung. Dan kita ni berapa ribu tahun dah dengan Nabi, 1400 tahun lebih dah. Tak fikir ke nak balik semula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama. Tak boleh hurai 7 ni malam ni. Yang kedua, sihir. Sihir ni satu benda yang boleh membawa pada syirik juga. Satu perkara yang khianat orang dan sebagainya. Yang ketiganya, baik, beza di antara sihir dengan mukjizat. Sihir ni daripada setan, iblis. Sihir ni dapat dipelajari. Sihir ni khusus manusia yang fasik. Sihir ni dikerjakan berulang-ulang. Sihir ni melalui bisikan syaitan. Sihir ni tidak sesuai dan tidak sama sekali dengan syariat Islam.
Mukjizat pula berasal daripada Allah, tidak dipelajari, kurniaan daripada Allah khusus bagi Nabi dan Rasul, tidak dapat dikerjakan secara berulang-ulang dengan lantikan kenabian kepada mereka dan sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga dengan karamah. Karamah satu perkara yang bukan dicari, tapi pemberian daripada Allah Ta'ala. Orang tu sendiri dia tak minta pun untuk jadi seorang yang karamah, tidak. Biasanya sihir ni berlaku apabila, dah kena ingat, sihir ni dia berlaku kepada siapa sahaja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita doa-doa yang ma'thur daripada hadis-hadis Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir lammah, ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ataupun ayat kursi. Boleh menjadi penghalang kepada sihir. Atau boleh beli kitab Sarimul Battar, kitab terjemah Melayu dengan nama apa saya tak ingat, Wahid Abdul Salam Al-Bali. Itu di antara bacaan-bacaan sunnah Nabi SAW. Sarimul Battar nama kitab dia. Terjemah bahasa Melayu tu sihir dan guna-guna. Cara mengobatinya. Beli di kedai, kitab warna hitam gitu. Ada jual. Dalam tu semua dia sebut cara nak obat sihir jenis keluarga, sihir ni, sihir banyak-banyak ayat. Saya dah tengok dah dia punya kitab tu lah. Arab dia nama As-Sarimul Battar. Wahid Abdul Salam Al-Bali, seorang tokoh ulama sunnah yang hebat jugalah dalam bidang jin-jin ni, dia tahu. Baik, yang ketiga membunuh orang, tak boleh bunuh orang kerana Islam jaga nyawa. Yang keempatnya riba, yang kelimanya memakan harta anak yatim, dan yang keenamnya lari daripada medan perang. Lari pada medan perang ni adalah perbuatan orang munafik. Dan yang ketujuhnya menuduh wanita yang baik itu berzina. Lari daripada perang ni adalah lari daripada perintah Allah Ta'ala. Dan menuduh orang yang baik berzina ni melibatkan maruah orang. Kita tuduh isteri kita berzina, dia kena mula'anah, dia kena sumpah. Allah tallahi saya tak buat, kata isteri. Wallahi wa tallahi wa billahi, suami kata saya tengok isteri saya berzina. Kalau isteri dia kena mula'anah. Boleh faham ni? Kalau tuduh orang lain selain daripada isteri kita, orang perempuan lain, innal ladzina yarmunul muhsanati min nisa'i summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Sungguhnya orang yang menuduh perempuan yang baik berzina tanpa kemukakan 4 orang saksi, fajliduhum, kamu rotan orang yang menuduh itu dengan 4 kali, dan dengan 80 jaldah, 80 kali sebatan. Orang tuduh tu, maka hak tuduh ni dia kena berkemuka ke saksi. Orang kata nak cari saksi di mana nak tuduh? Itulah Islam kata jangan kita menuduh orang. Kalau dia kita tengok lain macam, kita tak boleh tuduh dia berzina. Mungkin dia tu hampir kepada zina, dia nak buat tu, maka kita panggil pihak berkuasa. Kalau dia buatlah rumah dia apa semua sekali dah, ada rumah dia tu mengganggu orang lain dan sebagainya, melibatkan orang lain. Tapi kalau kita tengok gitu, kita sangka baik dia, mungkin suami dia kot, mungkin isteri dia kot. Nah, ataupun panggil pihak berkuasa siasat. Betul ke suami awak ni, isteri awak ni duduk begini dalam rumah tu? Tak apa nak siasat gitu. Apa kena pergi ketuk pintu hotel orang supaya tengok tu kerja tak betul. Tu kerja nak cari, orang panggil pencegah maksiat. Sepatutnya pencegah maksiat. Maksiat ni kena cegah daripada nak check in hotel tu lagi patutnya. Check in hotel tu ada kad nikah ke tak? Lalu didenda pengusaha hotel tu denda yang besar bila dia meluluskan orang masuklah hotel dia, lelaki perempuan tanpa ada kad nikah. Patutnya kena duduk situ dulu, baru pengusaha hotel tak berani nak bagi. Macam saya ceritalah, kena ke saya sekali. Allahu Akbar, di Johor. Bukan saya buat maksiat pun, kita nak pergi hantar orang pergi mengaji. Sampai di situ pukul berapa? Pukul 3 pagi. Saya mengantuk. Kita dah booking dah hotel tu, tidur situ, tidur. Ada budak saya, driver saya 2 orang, ada 4 katil. Tidur situ, bilik besar. Pukul 3.30 orang mari gong. Malam tu malam tahun baru. Saya pun bangun, mata pun tak apa nak buka. Budak tidur dah. Driver saya tu kata, ada apa dia cik? Kata saya, kita nak cek bilik sikit, kita buat pencegah maksiat malam ni. Kata kata masuk nak cek apa, tak ada perempuan sini. Apa dia cek? Bawa katil dalam bilik air. Kata dia pun tengok jubah saya besar, dia tengok atas bawah, atas mana
dekat jin kau orang dia kata. Boleh jadi. Dia kata, "Ustaz," dia kata. Ustaz. Dia tengok, macam kena dia kata. Kata ada apa? Oh, dia kata, "Ustaz," dia kata, "malam ni kita buat operasi." Oh, ramai Ustaz, dia kata. Bilik ni dia kata, Ustaz, dia kata hotel ni ada 100 bilik tau dia sebut. Separuh lebih dia kata Ustaz. Ustaz tengok kat tingkat tu. Saya tengok kat tingkat bawah tu kebetulan. Tengok, anak Melayu saja. Berpasang-pasangan. Oh, tak duk berzikir lah bilik tak pernah sabar. Dah, saya tengok. Dia kata anak Melayu tu Ustaz belakang. Saya kata Allahu Akbar, teruknya. Nak beritahu di hotel tu. Dia kata hotel ni memang biasa Ustaz tempat ni. Dia kata minta maaf lah kita ganggu malam-malam. Kata tak apa, nak macam mana. Kita mengantuk hari tu. Tapi nak beritahu malam tahun baru tu penuh pasangan laki perempuan. Takut kita tengok dalam bab begini. Tu pun tak boleh nak tuduh dia dengan berzina. Kita tak nampak dengan secara terang. Boleh tuduh dengan enakmen takzir yang dibahaskan oleh ulama-ulama fiqh kita. Wallahu alam. Insya-Allah kita dapat jauhi 7 dosa besar ni. Saya rasa kalau panggil lagi ke kita sambung hak ni jelah. Tak habis nak hurang. Bab syirik pun saya tak habis lagi nak hurang. Ya, berbelah-belah lai juga ni kita pada state ni. Jadi insya-Allah lah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.